Assalamualaikum. Zian Wafi dah ada? Ada. Okey. Okey. So kita start ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, dijemput saudara Zian Wafi Muhammad Husaini untuk bacaan doa. Persilakan. Okey, para hadirin boleh bersedia untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqun azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim. Innaka rabbul arsyil azim, innakal barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim. Cukurilah rahmat dan rahim-Mu ke atas program kami pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan dari-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika adabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Zian, saudara Zian untuk bacaan doa. Okey. Tapi okey, kita ambil gambar dulu ya sebab kita perlukan ambil gambar sebelum dan selepas. So minta semua student untuk on kamera masing-masing. Okey? Boleh on kamera semua? Okey, sekejap ya. Sekejap ya, kita tunggu Dr. Ida Aniza untuk ambil gambar. Okey, boleh on kamera masing-masing. Ya. Dr. Ida. Ya. Dah ready ke semua? Adakah yang baru nak ambil tudung ke? Okey, semua dah ready? Siapa yang baru nak ambil tudung? Boleh on mic masing-masing. Okey, good. Okay, ready?
Okey, 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Ada lagi ke? Okey, last. 1, 2, 3. Okey, Fiza. Okey. Okey, terima kasih Dr. Ida Aniza. Okey, kita teruskan. Okey. Terima kasih para pelajar CSC 126 Universiti Teknologi Mara Cawangan Negeri 9 Kampus Kuala Pilah yang berusaha pada pensyarah dan yang dihormati pensyarah kita pada pagi ini, pada petang ini, iaitu Puan Surina Ahmad Sukri. So, selamat datang ke Alchemy of Code, a C++ Programming Webinar. Okay, seperti yang kita sedia maklum, C++ merupakan salah satu bahasa pengatur caraan yang sangat memberi manfaat, okay, terutama kepada bidang teknologi. Okay. So, webinar ini bertujuan untuk menyelami lebih dalam lagi berkenaan dengan bahasa pengatur caraan C++ serta berkongsi pengalaman, ilmu serta strategi yang berguna daripada pakar dalam industri. Jadi untuk student, saya harap kamu dapat ambil peluang ini untuk mendapatkan pengetahuan dan idea terutama untuk grup projek nanti. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya, untuk dapatkan idea untuk menyelesaikan grup projek nanti lah. Okay. Jadi sebelum memulakan majlis, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Okay. Nama diberi adalah Puan Surina Ahmad Sukri, merupakan alumni Universiti Teknologi Mara. Okay. Beliau berkelulusan Diploma in Computer Science dari UiTM Seri Iskandar, Perak, dan Bachelor in Science Intelligence System dari UiTM Shah Alam. Beliau mempunyai beberapa sijil profesional seperti Oracle Certified Professional Java SE6 Programmer dan Microsoft Certified Professional Developer MCPD. Maksudnya bukan calon-calon orang je. Okay, so beliau pernah bekerja sebagai VP Developer, Java Trainee, Software Engineer dan sekarang bekerja sebagai Senior System Engineer di iLoken Sistem Sendirian Berhad. Antara projek yang telah beliau usahakan adalah seperti public info banjir website. Okay, so website ni adalah sangat bagus lah, terutama sekarang. Okay, point of sale system dan road sales management system. Okay, beliau sangat berkebaran dan berbagai bahasa pengacaraan seperti VB, C++, C#, PHP dan sebagainya. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa, ikutlah saya ni kalau dah bercakap nanti tak berhenti pula kan. So saya jemput Puan Surina untuk berkongsi ilmu dan kepakaran berkenaan dengan C++. Untuk makluman pelajar, para pelajar boleh interrupt kalau korang ada soalan, so korang boleh interrupt ataupun korang boleh simpan soalan untuk sesi soal jawab nanti. Jadi, gunakan masa yang ada ni sebaik-baiknya. So kalau ada soal kemuskilan, nak dapat idea apa-apa untuk group project, so kamu boleh bertanya. So dipersilakan Puan Surina untuk berkongsi ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum. Dengar ya? Dengar kan suara saya kan? Waalaikumsalam. Dengar. Dengar. Okay, right. Saya share screen. Sekejap kenapa ni? Terus ke?
line penceramah ada sedikit. So kita tunggu penceramah sekejap untuk masuk balik ya. Sementara menunggu penceramah untuk setting balik, so student boleh sediakan soalan-soalan. So ada nak cari idea apa-apa untuk group project, ada sebarang kemusykilan dah boleh catat dah nanti. Untuk sesi soal jawab boleh tanya, okey? Okey, Puan Surina tak dengar? Maaf tak dengar. Ni mic off. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kata. Okey, Dengar maaf ya dengar. Kenapa? Okay, so saya share screen. Okay. Share screen. Okay. Okay, nampak kan? Okay. Okey, nampak. Okay. Bismillah, Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Okay, kita teruskanlah dengan kita punya topik hari ni. Okay. Okay, sebelum tu semua dah saya difahamkan oleh Dr. Ida student dekat UiTM Kuala Lumpur ni dah install lah development C++ ni kan. Okay, so kalau yang belum install tu boleh install lah, ataupun kalau in case tak ada depan PC, kalau nak try online compiler kat sini sambil-sambil pun boleh juga. Sorry. Okay, so C++ ni language yang dah lama lah. Sebelum C++ dia start dengan C lah, and then C++. C++ ni object oriented kan, so dia memang antara yang terpantas lah. Okay, so example of C++ application ni, boleh kita teruskan dalam bahasa Melayu boleh kan? Ke boleh? Boleh. Right. So dia ada handheld device, banking system, games, web browser. Okay, untuk games dengan web browser ni saya tak familiar. Tapi kalau search Google adalah kita nampak ada yang develop by guna C++ ni. Untuk handheld device ni kalau biasa pergi dekat Petronas kan,
uh, kan macam kalau biasa tengok lah, kalau orang turun dari dia hantar roti tu, dia ada pegang device dia. Macam dia kira stok apa semua, and then dia print bill apa dari handout tu lah. So itu dia panggil handout device. Ataupun kalau biasa tengok orang macam TMB ke, atau orang yang cek meter air untuk keluarkan bil kan, ada yang masih pakai C++. Tapi saya tak pastilah, sebab saya rasa TMB dah, sebab dulu pernah company lama saya pernah buat handout device tu, tapi under C++ lah, and then dah dapat kat vendor lain lah, so saya tak pasti lagi yang tu. Itulah salah satunya. So yang part banking system ni memang most of ATM machine kita masih pakai C++. Tapi saya tak ada pengalaman kerja dekat banking, cumanya saya pernah interview lah. Okay, so kita teruskan pada topik. Okay, variable and data type, input, output, operation, selection, structure, repetition. Repetition ni looping lah, array, function. Okay, so kita start dengan variable and data type. Variable ni kalau macam kita nak start buat programming, kita macam maybe nak declare student name, student age. So tapi advisable kalau boleh guna variable tu yang mudah faham lah. Tapi kalau mudah faham tu bukan apa, sebab kalau kita develop program ni, kita nak pass kat developer lain. Kalau dia just baca coding je tanpa any comment, so macam lagi mudah faham lah kalau macam kita tulis student name, username. So kalau boleh praktikkan lah. Kalau macam stud name pun okey lah, boleh faham jugalah. And then standard kita buat variable ni guna camel lah, macam student and besar, camel. Snake kita panjang semua huruf kecil, cuma ada apa between tu ada underscore lah. So ada banyak jenis type. INT ni untuk jenis integer, float double ni untuk yang ada titik perpuluhan, ada point. Char string ni mostly text lah. Char dengan string lebih kurang lah. Bool ni is boolean lah. True is 1, false is 0. Okay, example macam INTH, float temperature, double PI ni max lah. Char grade, string name. Okay, untuk input dengan output operation, untuk C++, kita pakai cout lah. Saya rasa semua dah tahu kan cout cin ni kan, rasa Dr. Ida dah pernah ajar kan, dan lecture lain juga. Okay, so kalau kita nak print out string atau print out variable tu, kita akan pakai cout lah. And then cin input dari user. Okay. Okay, ni example code. Boleh buka, kalau ada developer C++ boleh buka and then try paste and try tengoklah dia punya tu. Sebagai contoh. Okay, contoh
Okay, kalau nak saya rasa ada yang saya akan explain ni semua macam dah faham kan. Sebelum start kita kena letak iOStream ni untuk macam library lah dengan using namespace standard ni. Okay. And then kita declare int xy, int sum dengan string username untuk permulaan. Okay, ni calculator punya ni lah. Just nak make it interesting. So, kita try compile. Okay, enter your name, Nina. So, perasan kan macam ada apa? Hi Nina, type the number. So, macam tak best kan? Macam tak nampak dia punya sengkang ke apa kan. So, untuk kita ni ada macam-macam cara lah. Kalau endline pun boleh. Okay, type number 3. Another number 4. Sum is 7. So, kita continue. Okay. So far sampai sini faham ke? Terlampau laju. Okay. Alright. Okay. Okay, so kita teruskan. Okay, selection structure ni untuk kita buat decision making lah. Mostly selection structure is if statement, if else, nested. Nested ni macam if, as if. Kalau dalam tu ada if lagi pun ada else. Okay. Switch. Switch ni tengoklah kalau statement tu direct kita pakai if else je. Kalau macam terlampau banyak sangat dia punya kemungkinannya it's better pakai switch lah. So kita try tengok selection punya ni. Selection. Selection saya guna yang sama. Okay. So saya guna contoh yang sama untuk if else statement. Okay, contoh. Okay, number 4, 5. Okay, so dia punya ni tadi nilai first x kan, x, y. Okay, so 4 is smaller than y. So dia bagi dekat else lah. Kalau kita nak bagi dia pergi dekat if. Okay. If 4, 5, 7. Okay. So dia akan pergi dekat if lah. Okay. So komen kalau yang dah tahu okey lah. Saya just bagi tahu je lagi. Kalau komen dalam C++ // kalau nak komen banyak line star asterisk lah. So slash, okay. So if else tu kita dah cover lah So pergi kat nested. Nested just tambah extra satu lah kalau dia sama je macam if else tadi. Cuma tambah kemungkinan else. Kalau apa-apa jenis program kita tak boleh
advisable kita jangan letak if saja. Kita kena cover untuk condition yang tak true. Sebab kalau tak, nanti program kita macam tu je lah. Is advisable. Kalau ada if else, okay, just nice. Kalau if else is lagi bagus lah. So, okay, nah, number kita pergi 3. So 3 is same as 3. So dia pergi dekat sekali lah. Tadi yang first kita dah try buat 1, 2 tu kan. So kita skip lah. So okay, untuk nested ni pula. Okay, nested pula. Switch. Modulus tu is macam 4/2, modulus dia kosong. 5 modulus 2, 5/2, modulus dia 1. 1. So 5 is odd number lah. Okay, so kita try. Kita kena ulang balik, saya lupa nak komen. So dia just bagi tahu terus lah 8 is an even number. So kalau kita try nombor ganjil, 1 dengan 2. 1, 2. 3 is odd number. Itu okay, 2. Dan ada switch. Kalau dia okay lah, kita boleh pakai switch juga. Yang ni saya tak input. Tak input apa-apa, saya just biar je. Ni pun kita komen. Kita komen sampai tak yang number, calculate space. So macam tadi, kalau kita tak perasan kat mana kita nak komen tu, kita kena pandai baca coding lah. Macam dia punya part ni. So kalau int ni, kita try compile. So dia terus bagi tahu, sebab kita declare dah int 4 ni, 4 is Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis. Okay, kalau kita nak hit dia, kita nak bagi dia hit 6 dengan 7, kita try 7. Today is Sunday. Okay. Okay, alright. Okay. So kita pergi next topic, looping. Setakat ni selection faham ke? Maaf. Selection ada apa-apa pertanyaan ke? Okey je. Saya teruskan Okay, untuk repetition ni standard looping lah, maksudnya kita loop sampai kita jumpa apa kita nak atau dapat print apa yang kita nak. Itulah purpose of looping lah. Okay, ni contoh. Okay, maksudnya yang ni selalu kita declare I sama dengan kosong. So kita know, kita assignkan variable I kosong kepada I. Okay, and then condition I lebih kecil dari 5, contoh. So update ni dia akan macam tambah lah I plus. Okay. So while loop ni lebih kurang dengan 4. Cumanya kalau kita macam kalau numbering, depends lah, tengok keadaan.
Kalau kita tahu kat mana sepatutnya benda tu stop, kita boleh pakai while. Kalau kita macam tak pasti, better pakai for lah. Sentinel while loop ni, sentinel while loop ni kita macam declare negatif punya stopping. Macam kalau kita tak nak user tu key in kosong, kita akan tambah kat sini lah. Okay, so the while loop ni dia macam while loop tapi dia sepatutnya the while ni lagi bagus lah. Cumanya saya pun jarang pakai sebab saya takut dia hit infinite. Tapi kalau siapa yang berhenti pakai, okey lah. Okay. So kita pergi kat repetition. Repetition. Menu. Okay. Okay. Alright. Okay. Untuk follow. Okay. So saya declare I. Okay. Dekat kalau C++ declare int dia kat dalam. Kalau ada language lain yang adalah cara lain, int dia akan declare kat luar. Depends lah. So yang ni I sama dengan 2, I lebih kecil sampai 20, paling besar akan pergi 20. So setiap kali dia looping tu saya akan tambah 2 and then saya akan print out. So kita just ni je. Okay, so dia akan print cipher. So siapa nak buat macam mat punya apps ke, bolehlah pakai looping. So while loop sama je macam kat atas, cumanya dia punya kat tengah ni kita declare dekat dia punya while. Selagi dia masih bawah 30, kita akan masuk dalam while loop tu. So kita punya penambahan ni dekat sini. Kita punya declaration kat luar. So macam sama je, cuma kena ingatlah dia punya syntax. Okay, so dia akan print lah cipher 3. Okay. 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 Ni yang saya cakap selagi value tu tak, kita akan letak negatif punya statement lah. Selagi kita tak tekan Y, dia tak akan exit. Okay. Sebelum tu, tak apa, saya display dulu. Okay. Welcome to my bank. Okay. Apa-apa je lah, saya tak ni pun. CDM. Okay, kalau nak teruskan lagi, okay, ATM. Okay, kalau nak exit, tekan Y. Tapi dia tak exit kan, sebabnya saya just recognize Y besar. So, kita akan keluar. Okay, so contoh tadi yang calculator tadi, kalau if not mistaken lah, kita punya main ni tak boleh tekan. Sebabnya ini macam compiler punya restriction lah, something. Okay, so tapi yang ni adalah looping. Sebabkan saya letak benda ni untuk tahan dia daripada keluar. Dia keluar maksudnya exit program lah. So and then
kalau nak macam nak terus run dari application. Tapi kalau nak run application, better advisable kita reboot all lah. So kita pergi kat sini. So tengok dia punya time 342. Okay, so kita try lagi sekali. Tapi jadi saya memang tak letak apa-apa condition lah. Just macam tu je. Macam tu. So kalau nak buat program lepas ni, better ada looping lah untuk stop dia. So dual ni kita buat simple je. CV1 kita declare dekat luar, penambahan dia dekat dalam, while dia kat bawah. So kena ingatlah syntax dia. So akan print CV1. Kalau ni sampai 9 kan, kita nak sampai 10. Kita tambah je sampai 11. Dah print sampai 10. Atau kita sama dengan. Okay. So kita pergi. So looping. Okay. Setakat looping, okay boleh teruskan lagi? Okay, alright. Okay, array. Array ni macam kita store data lah. So macam let's say nak kutip data letak dalam array untuk simpan and then display balik. Macam tu lah. So it is considered like database, cuma database dekat program tu sendiri lah. Kita tak ada select statement apa etc lah. So array ni kita kena declare dulu dia punya size. So bila time masukkan tu kita akan masukkanlah dalam array dia. And then syntax dia macam declaration dia macam ni lah. So nanti kita tengok lagi dekat program untuk lebih lanjut. So okay, saya buka array punya ni. C++. Okay. Alright. Just declare just string. Ni array. Kita declare siap-siap lah. Kita nak 5 size. Contohlah tak naklah 5 banyak sangat. 3. Kita tukar semua pula lah. Kita tukar semuanya 3 baru betul lah kita punya program. Okay, so just kita try je lah Kita try run. Kita run dulu. Okay, so enter 5 name. So macam tu. As the application? No. Kita nak start lagi. Okay. Katakan Ida. Saya tak ingat nama lecturer lagi seorang. Moderator kita. Kita teruskan. Okay. So kita exit. Okay. Sini dia punya array just macam kita looping pakai follow and then kita looping pakai follow and then kita masukkan dulu setiap kali kita key in dari in tu kita terus store dekat array. So yang ni dia just keluarkan je lah array kita tu. Okay. So function. So ready? Boleh continue to function? Okay. Right, okay. Okay, function. Maybe kalau macam
Kita boleh je letak semua dekat main, tapi bila orang nak baca atau kita nak guna balik agak susah lah nak cari balik kod tu kan, kita kena tambah, so kita punya coding panjang macam tu. So untuk kegunaan reuse, and then senang lah orang lain nak continue just pakai je function yang kita dah declare. Ini yang saya cakap tadi tu lah. Okay, so ada dua lah, satu predefined function, satu user defined function. Predefine ni benda yang dah di build lah, macam kita pakai tadi, cout, in, square root dengan star length, string length. Ni apa? Size length of string. Okay. User defined function ni function yang kita create sendiri lah. Okay. Selalunya kita akan specify lah untuk apa function tu sebenarnya kita declare. So kita try contohnya ni. Okay, function. Okay, predefined function ni kita akan ada square root, round dengan log. Tapi kalau kita letak benda ni, kita kena letak library dia lah. Kalau kita tak letak yang ni, contohnya kita komen, akan ada error lah. So square root 64, 8 kan. Round 2.6 yang ke besar. Log ni saya tak ingat math. Dia log matematik kan. So boleh try Google lah log math apa, ataupun student masih fresh lagi kan. Okay. Okay, untuk function ni nanti kita akan explain lagi dalam saya try dalam sample application nanti. Okay, selain daripada tu kita ada macam clear screen, flashing dan pause system tu. Pause tu yang kat sini lah yang saya guna sekarang. Apa kegunaan dia? Kegunaan dia adalah function. Okay, function untuk bagi dia stay dekat screen tu. Tadi kan saya cakap kena pakai apa, looping untuk elak untuk dia stay dekat ni kan. Yang ni boleh pakai, yang ni pun boleh pakai, either one lah. Tapi kalau macam kita nak jadi kita pakai juga. Nanti kalau macam kita tanya user tu nak stay dalam application ke tak, so macam tu lah. Mana yang perlu dan kena dengan kita punya sistem lah. Okay, yang contoh ni saya letak juga. Okay, clear screen, hello, clear screen. Okay, kita tengok dulu dia punya ni. Okay, maksudnya kita tulis hello tapi kita flash, kita tak nak dia. So dia dah clear screen, so ketika goodbye, tapi dia stay kat sini. Sebab kita ada pause ni, so kita tekan ni key. Sorry. So akan print dia yang kat bawah ni. And then sistem pause lagi. Kita klik. Sorry. So akan exit application. So
So saya dah terangkan. Okay. Okay, setakat ni faham ke? Boleh teruskan ke? Ada sebarang pertanyaan tak? Okay. Alright. Okay. So, kita try homestay management. Okay. Yang ni apa? Kita ada kelas customer, kelas homestay. Yang ni adalah example application lah yang saya sempat siapkan. Saleji plot homestay. Okay. Saya sempat siapkan. Okay, so standard kalau sebagusnya kita ada kelas dengan main lah. Cuma ni kalau sebab saya tengok syllabus yang ni tak cover kelas kan. So maybe boleh buat function pun boleh juga untuk panggil tu function. Contoh function tadi saya tak explain ni kejap. Function tadi sorry, saya tertinggal. Okay, sekejap. Sebab kalau dalam syllabus tak ada belajar kelas, maybe boleh guna function lah untuk so ini dekat main dia. Maksudnya number kita dah declare siap-siap kat atas ni. Kita nak swap number tu. Maksudnya exchange number tu ke first 6 jadi second 6. Ni jadi besok lah. Okay. Kita tak guna pula dia punya ni. ZX XY. Kita tak guna. First 6. Okay. So macam a bit ni lah. Okay, tak apa, nanti boleh je search kat mana function tu. So dia punya idea is kita passing nilai first 6 ni dekat sini, swap second 6 kat sini, and then bila letak kat sini kita swapkan dia je. So dia just jadi macam before swap 10-20, after swap 20-10 macam tu. Okay, so kat homestay management ni saya pakai kelas lah, tapi kalau macam dalam syllabus cover function je, boleh je buat function homestay, kita print apa yang kita nak, contoh. Okay, so macam mana nak tunjuk? Kita tunjuk apps dulu lah. Okay, kita compile. Okay. So, okay. Yang ni saya just guna array je lah. Saya tak sempat nak buat untuk saya ada buat dia store dekat dalam
notepad, tapi just dia boleh simpan je lah, dia tak boleh baca. Dia baca tapi dia tak gunakan pun dia punya tu. Tapi saya dah tanya Dr. Ida, kata boleh proceed kan. So sebab kalau ikut syllabus pun tak cover sampai connect database kan. Tapi kalau siapa yang boleh connect database tu is a plus lah. Okay, kita teruskan dulu. Okay, menu operator as admin. Okay, contoh add data house in the homestay. So kita ada kita ada dua rumah je dalam homestay kita. Contoh nombor enter house number 123. Okay, ada account ke tak ada account? Ada. Tapi dia kenapa dia keluar yang tu? Sebabnya saya just recognize A dengan N je, huruf besar. So A, yang ni pun samalah. So kita pilih street selesa, type size big, daily rank kita letak 500. Okay. So house number 456. Account tak ada account. Normal, small, daily rank dia 100 je. Okay, so data ada update. Dia tulis kat situ data ada update. So data betul update lah kat sini. Tapi sekarang saya punya program ni hanya boleh store lah. Sepatutnya kita kena cari yang boleh baca lah. Tapi itu perlukan masa lebih sikit lah. So kita operate as customer. Okay, kita nak check availability of houses. So kat sini available lah. Ini number yang kita masuk tadi. Cuma untuk lagi bagus patutnya macam type S ni yang kita tulislah suit, kita buat lagi dia punya if else dalam tu, kita cantikkan lagi lah sepatutnya. Kalau macam ni programmer je faham account ACA, patutnya account AC and no account, sepatutnya lah. So kita try search house tu. Tapi memang kalau pilihan untuk user enter untuk C++ is better kalau macam pilihan lah, ada aircon atau tak ada aircon. Tulis A dengan N je, jangan student pergi tulis aircon, aircon, nanti banyak benda nak kena macam nak kena buat ignore dia punya case apa semua. C++ advisable dia punya pilihan is satu huruf. Tapi kalau macam enter name tu itu okey lah, kita boleh letak nama panjang-panjang. Okay, so kita nak, saya nak icon. Katakan saya letak, kita try letak, boleh tak letak huruf kecil. Dia kena, di sini dia kena pula huruf kecil. Ke tak kenal, saya tak pasti. Kita try. Oh, maksudnya dia hanya kenal huruf besar je. So kita ni S. Okay. So ni macam ada error sikit lah. Sepatutnya dia store 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, tapi dia tak store. Tapi tak apa, kita teruskan je. Ini adalah macam declaration dia sepatutnya, tapi tadi saya dah edit, macam tak okey pula. Masih tak okey. Okay, so kita try check, kita nak check in. So kita kena based on apa yang dia tulis house found lah. So kita pilih je kosong. Okay, available. Sebab value lain dia update. Saya tak pasti kenapa yang ni. Saya dah try ubah tadi macam okay, tapi dia tak okay. So kita continue. Nama, okay. Kali ni kita try letak nama panjang. Address, bandar,
mahkota ceras. Enter mobile number. Okay, kita letak kosong. Dia nak 10 digit je. So, kalau nak try tengok yang ni 10 digit. Forward. Forward. Okay. So, yang ni kita pakai length lah. Dot length. Jadi, advisable lah buat macam ni. Banyak lagi lah dia punya contoh-contoh. So, kalau go to flag ni maksudnya kalau dia enter tak betul, buat flag nota bertindih macam ni, dia akan zoom enter mobile number lagi. So, kita masuk lah mobile number 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, number of stay. Tadi 500 kan, katakan kita stay 3 malam. So, kita akan dia punya ni 1,500 kan, 5 darab 3, 1,500. Yang ni 375 dan saya ada buat bahagi tu. Tapi yang ni sepatutnya ada space, maybe ke bawah kan, bawah cantik. Okay. So, katakan saya nak bayar full je. Okay. So, booking ID 1, Nosrina. Kalau boleh, kalau lagi cantik booking ni kita letak dalam macam tadilah notepad, kalau boleh letak lah, ataupun kalau connect database lagi bagus sebenarnya. Kena carilah macam mana nak connect database tu. Tapi tanyalah lecturer kalau macam ni je dah okey, sebab kita ada input output kan, ada semua benda function apa semua dah cover dalam satu tu. Okay, so katakan kita jadi nak check in. Okay, kita dah check in. Saya tak ingat. Kita check in kot. Okay, search guest summary. So kita dia letak lah guest summary dalam ni. So, kita dah check in tadi kan. So kita nak check out. Enter house number. House number jadi 1. Valid. Kosong tadi kan. Check out 6. House number kosong. Okay. So your total bill is 1,500. Advance payment dah bayar masa check in. So 1,500 tolak 1,500 kosong. Thank you, visit again. So untuk apa nak tengok apa lagi? Go back to my menu. Exit. Okay. Tu je lah yang kita punya demo. So macam mana nak go through apa coding homestay tu dulu ke, atau sebab macam kelas tak cover kan dalam ni. Macam mana? Kelas tak cover, so mungkin boleh go through coding untuk homestay tu lah. Untuk main Okay. Untuk main and then untuk function tu. Sebab rasa macam tak ada function. Apa kita try. Okay, tak apa. Okay, kita pergi dengan dulu. Okay, so kita pakai objek. Objek ni kalau pakai kelas, so kita boleh abaikan dulu. Okay. Ini saya pakai cara. CH ni sepatutnya choice lah. Kalau macam nak lagi cantik, nak bagi orang senang faham, patutnya choice. Macam tu. Okay, so endline ni sama dengan yang tadi saya endline tu sama dengan
uh, yang ni, n-line sama dengan /n. Idea one lah nak pakai yang mana. Dia punya cara pakai macam ni. So macam kecilkan sikit. Okay. So macam just macam nak cantikkan dia punya view kan. Sorry. Just letaklah simbol macam ni. Itu standard C++ lah. Dia macam mana boleh menu ni ke tengah sebab kita pakai tab lah. /tab. And then kat sini pun ada pakai /n. Dua-dua boleh pakai. N-line boleh. Tengok kalau kita masa tu kita dekat string, maksudnya kita dekat sentence, better kita pakai /n je lah. Okay, so enter your choice. Ni kat sini kita pakai switch. So case 1, untuk case 1 maksudnya untuk operate as admin. So kita yang ni dia pakai add house, pakai kelas ni. Okay, dekat sini. Boleh je kalau macam kita punya nak buat kelas. Okay, kita boleh je pakai macam ni. Sekejap void tu maksudnya tak return. Okay. Macam tu lah. Ada dua. Satu void. Void ni tak return. Kalau nak return kita kena macam contoh string contoh. So kita akan return variable something apa-apa. Macam tu lah. Ini boleh tengok dekat function, go through lagi function lah. And then boleh dekat sini W3 school ni macam-macam ada. Okay, kita C++ kan. Okay. So contoh function. Void my function, maksudnya kita kalau kita pakai void ni kita tak akan return apa-apa, cuma dia akan buat benda kat sini. Kalau macam kita nak see out, nak void my function see out. Contoh kan kita boleh pakai, kita try macam ni. So kalau yang ni kita boleh nak try run. I just got spell di buang sekolah kan. Jom kita run. Just macam tu. Untuk macam dalam saya punya coding tadi tu, boleh je pakai macam ni. Yes, dapat homestay. Okay, so contoh macam kita letaklah kat mana-mana. Contoh kita letak je kat sini, try. Okay, sebab yang ni, sebab saya dah buka dia punya application. So, dia punya yes kat sini. Yes, dapat homestay. Macam tu.
So kalau macam ada macam apa-apa pengiraan dekat sini, boleh je tambah. Tapi macam nak buat pengiraan tu kena passing parameter. Passing parameter contohnya, contohlah kita nak passing CH ni. CH ni apa CH ni char. Okay. Okay, tak kat mana Okay, sinilah. Sebenarnya switch statement ni boleh kita pakai dekat situ kot. Kita try Switch statement sampai sini. Return 0 to return 0. Dua dia tak tutup. Switch. Sorry. Okay. Okay. Kita ambil semua lah. Sampai sini. Tu. Macam pelik je. CH. Okay. Okay. Sekejap saya try dulu. Terlebih ni, terlebih bracket. Terlebih bracket. Copy wall lain. Kita buat simple je lah. Kalau ni susah. So kita contohlah kita ambil CH, kita print. Kita ambil sikit lah. Kita ambil sikit. Case 2. Case 2. Ni sebab dalam kelas ni tak declare dia punya tu, so kita kena buang dia punya ni. So contoh create as admin. Macam mana nak tahu dia pergi kat sini, kita try buat satu lah. Kita tukarnya jadi admin lah. Admin. So satu. Yes, dapat hosted admin. Macam tu lah. Kita buat je kat atas dia. Buat. Selalu. Kita kena declare lah karakter ni. Standard C++ dia pakai void maksudnya. Tak void. Semua tak void lah. Macam tu lah. So okay. Ada yang kita boleh convert ke situ lah. Macam semua benda yang kelas-kelas ni boleh je buat homestay macam ni.
Macam tu. Semua tukar jadi function. Baiklah yang kelas ni. Kelas ni dia sebenarnya lagi apa, kalau ikut betul-betul punya ni kena ada kelas semula, tapi sebab basic tak cover kan, itulah. Okay. So macam mana moderator okey ke atau nak tambah apa-apa lagi? Student, okey. Student ada soalan untuk function ni? So untuk perkongsian daripada Puan Surina dah habis kan sebab dah sampai away kan? Ke macam mana? Dah sampai, Ke ada lagi? sampai function lah, cumanya dia pasal in case student berminat nak cuba apa, cuba untuk go through benda yang exciting sikit lah, tapi in case nak lepas ni nak contact saya, tapi saya ada syarat lah, tapi kalau itu berminat lah, macam saya dah siapkan test lah sebenarnya. Okay, half diamond. Okay. Kat sini ada dekat dalam materials yang Dr. Ida tunjuk tu. Kita pakai looping lah untuk kita print half diamond lah. So kita telah compile enter number of row 5. So dia pakai looping lah, looping. Lepas tu dalam dia ada looping lagi. Macam apa yang KNS ni, S, N adalah yang kita line yang kita ni, S standard kalau kita tak declare dia recognize S kosong lah. Lagi lepas tu macam I ni bergantung pada looping yang kat luar. So kita tolak untuk printkan dia punya ni dan yang ni lah. Boleh try tengok yang ni and then cuba dapatkan full diamond. Okay, cuba dapatkan full diamond macam ni. In case berminat nak cuba try lah, selain daripada buat projek ni kan. Itu je lah setakat ni. Link semuanya Dr. Ida ada lah untuk submit jawapan ke apa kalau berminat lah. Itu je. Okay. So untuk student akademi, Surina ada sediakan satu exercise ataupun test. Okay, diamond namanya. So korang boleh dapatkan dekat link yang Dr. Ida bagi, which is korang boleh try daripada half diamond korang kena hasilkan jadi full diamond. Okay, so korang boleh cuba dan submit exercise tersebut. Okay. Okay. And then so itu open sharing lah, selain C++ ni ke atau macam mana? Sebab saya just nak tunjuk je lah, currently saya handle sistem apanya ni, PHP lah, Laravel. So kita buat yang ni lah, public tak nampak yang ni, public nampak yang ni je. So macam tu lah. Just kalau nak tengok sekarang kan mesti MTL kan. Kita juga ada apa? Ada mobile apps lah. Kalau nak try download, nak tengok
alert seperti ni. Yang ni saya tak pasti user nampak, public nampak ke tak. Public boleh nampak. Nampaklah Selangor. Yang ni kalau ni PHP lah. Banyak lagi boleh explore dekat sini sebenarnya. Kalau ni kan kita ada PHP, kita ada HTML, banyaklah. Kalau ada yang berminat dalam coding kan, itu je lah. Itu je sedikit sharing dari saya. Okey, terima kasih Puan Sulina atas perkongsian. Okey, so saya harap para pelajar dapat manfaatkanlah segala ilmu. Okey, jadi kita buka untuk sesi soal jawab. So kalau ada student yang nak bertanya, okey, boleh onkan mic dan utarakanlah persoalannya. Ada tak? Ada soalan? Okey, kita ada soalan dekat chat box daripada Vincent Clearance Project. Okey. Ni malulah sikit kot nak bercakap ni. So dia tulis je dekat chat box. Okey. So soalannya, Apa sistem yang boleh digunakan? terangkan untuk sistem yang aplikasi homestay tu. Rasanya yang similar kepada sistem aplikasi tu kot. So maksudnya dia nak tanya sistem apa lagi. Betul Vincent? Maksudnya selain daripada homestay tu ke, atau saya tak dapat tak dapat. Sebab saya just yang Vincent ada Vincent. saya tak Sekejap, faham. Vincent. Cuba dapat maksudnya. ni balik elaborate balik soalan. Maksudnya apa ni, boleh terangkan apa sistem yang digunakan Dia macam sistem yang orang untuk selalu guna aplikasi untuk homestay? sistem yang sama digunakan untuk yang orang guna kalau nak datang homestay. Maksudnya sistem lain yang lebih Maksudnya kurang sistemnya macam sistem homestay yang ada function array selection macam tu. So macam kita nak check in kan kita akan ada pilihan macam Okay. Maksud dia okey. Maksudnya maksudnya pilihan ni lah untuk apa lagi yang okey untuk homestay maksudnya. Pilihan yang adalah yang yang macam operate as admin, operate as customer, kita boleh tambah housekeeper, and then kat sini looping, ini ada looping, and then if kita pindah benda ni ke dalam function, ini function, and then variable, yes kita dah declare variable, array, kita seperti dalam kelas kan, kita boleh je pindah ke function tu. So dia tu adalah okay, macam ni. Masa kita bukan, sorry. Lagi. Sorry. Kenapa?
Forward. Fine. Okay. Okay, kita pakai array masa kita looks like array ni macam database lah. Enter house number. Okay, kita masukkan number. Cuma tadi number ni macam tak jadi. Tapi saya dah letak kat sini. Letak kat sini sepatutnya dia jadilah. Saya tak sure kenapa. Kena tengoklah tempat lain lah ada dia punya restriction sebab dekat aircon ni jadi je. Aircon. Sini ada while loop lagi. Macam tu lah. Maybe kalau macam housekeeper kita kena update dah bersihkan ke belum bilik tu. Sebenarnya lagi apa yang yang saya key in tadi dia dah store kat sini. Tapi saya tak dapat nak buat untuk dia boleh baca balik tapi dia tak, macam kita tak boleh nak gunakan dia kemudian hari. Maksudnya bila saya compile balik, contoh saya pilih customer kan, contoh tadi macam macam ada kan house dia, tapi sebenarnya kita just display je. Bila saya search house, okay, kita nak send aircon, suite, big. Tadi kan kita ada ubah maybe function tak ni kot. So macam itulah dia tak recognize balik kita punya tu. So ada coding tu, cuma saya tak sempat. Kenapa saya tak sempat? Walaupun saya dah dalam 6 ke 9 tahun lah dalam C++, sebabnya environment kerja sistem tu kita tak buat from scratch. Kita masuk company tu semua benda dah ada. Kita just buat based on share request. Contoh dia cakap calculation salah, so kita betulkan calculation. Itu je lah. So, benda yang C++ ni boleh connect dengan database, boleh connect ataupun kita pakai struct lah dekat Notepad ni. Ada cara dia, cuma masa yang limited saya tak dapat nak siapkan. Benda tu kalau in case lepas ni nak cuba nak tanya saya ni, saya boleh tolong searchkan semampu saya lah untuk tolong student lah. Menjawab ke tak menjawab? Vincent, okay. Okay, Vincent, boleh faham? Boleh. Okay, terima kasih. Okay, so ada soalan lagi daripada student lain? Okay, so siapa yang ada soalan boleh just on your mic lah. Okay. Ada soalan lagi? Malu tak dekat chat box je. Ada tak? Saya rasa boleh boleh terangkan sikit antara kelas dengan function tu, sebab tadi Surita dekat kelas tapi kita orang tak ada dalam silibus, kita orang tak ada kelas. Dalam saya mungkin boleh terangkan sedikit perbezaan antara function dengan kelas. Sebab student kita punya silibus tak ada kelas, tapi Puan Surina ada tunjukkan sedikit kelas tadi, so mungkin boleh terangkan sikit apa perbezaan kelas dan function. Okay.
Alright. Okay, apa Faiz? Okay, macam kelas ni, dalam kelas, contoh kita pergi kelas customer lah. Okay, dalam kelas ni kita boleh declare variable di dalam ni. Sama je macam main, tapi macam nak lagi nampak apa teratur lah. And then ni kita initialize dia, and then kita letak function-function dalam dia. Macam maybe function tu kalau terlampau banyak function penuh, dia macam structure je lah. Structure macam kalau apa in real life pun in real macam zaman kerja pun kita jarang sebenarnya pakai kelas ni. Kita banyak pakai function je. So macam kelas ni kita boleh letak banyak-banyak function. So macam structure lah, bila macam main kita nak panggil kelas tu, kita pergi kat kelas tu, and then dia execute function tu, kita pergi kat function tu pula. Macam tu lah. Tapi kalau in real working environment, sebenarnya kita tak pakai pun kelas tu. Kita pakai function juga. Lagi mudah lah, apa, function oriented kan. Macam kita direct nak no function tu. Standard memang kebanyakan saya buat cari request maksudnya setiap kali ada perubahan kita akan betulkan function. Semua kebanyakan function, kita jarang lah pakai kelas. Menjawab ke moderator? Ke tak kukuh? Betul. Macam putus. Kalau saya pun saya akan guna function. Sebab lagi direct kan. Kelas tu macam bagi saya macam state of macam kalau FYP saya memang kena ada kelas lah. Ada kita. Okay. Kenapa macam putus-putus? Lain Sebab ini punya kelas sampai function. Puan Surina, maaf nak tanya. Kenapa macam maaf saya tak dengar moderator cakap apa? Soalan lain Yang putus-putus. Puan Surina, boleh tak kalau kita balik kepada coding tadi kan, coding homestay tadi tu. So, kita nak clear cut balik lah apa kita apply dalam ni. So contoh kalau macam selection dekat sini, kalau input output, kalau input proses tu senang lah kan, maksudnya kita enter lah macam kalau dalam in proses kat sini sama ada kita punya proses untuk pilih sebagai admin ataupun customer, betul? Untuk in lah, contoh in. Kalau dari segi selection dekat sini, apa proses yang kita boleh buat untuk selection? Selection adalah untuk buat pilihan apa? Pilihan tadi switch ni untuk tambah data. Untuk data houses tu. Kan kita see out ni kita hanya print out je. So kita pilih satu corporate as admin atau customer. So selection ni adalah switch lah. Switch okay, pilihan. Kalau selection kat sini sama ada kita punya proses selection kepada admin, selection kepada customer, betul macam tu. And then ataupun bila kat customer tu kita ada macam-macam kan, kita nak check validity.
Kita nak So kalau kita pilih sebagai customer, so ada selection lah, sama ada nak check, customer tu boleh check the availability of the houses, kita boleh boleh select option untuk search house, semua ni lah kan selection. Okay, itu dari segi selection. And then kalau dari segi looping, apa idea yang boleh kita come up untuk projek ni? Kalau dalam segi case study homestay ni, looping ni dekat mana? looping, itulah masa kita Maksudnya kita boleh buat tambahan houses tadi tu ke? masa kita kan kita operate as admin tadi, kita masukkan house number kan. Kalau ingatlah kita masukkan macam ni. Tak pasti ni okey lagi ke tak. Okey, kita masuk 2 kan. Time ni adalah looping. Dia loop Time ada looping. time ni ada looping. Proses tambahan. Macam kita looping untuk store dekat array. Macam Array. dalam tu ada array. Kalau untuk customer punya side, apa looping yang kita boleh apply untuk ni? Maksudnya boleh maksudnya customer boleh tambah add booking ke? Masa dia cari rumah tu, saya cari keyword dia. Sini. Masa kita kan kita enter, awak nak aircon, awak nak selesa atau big, big or small kan. So time ni kita looping, kita punya array tu untuk mensuitkan pilihan customer tu. Okay. Start normal. Maksudnya kalau contoh customer pilih 3 rumah. So maksudnya untuk rumah yang pertama dia boleh pilih lah apa dia punya tu. Dalam ni dia tak ada. Dia macam kan tadi kan kita dah masukkan admin dah masukkan sekian rumah kan. Tadi admin masukkan rumah ni, sekian rumah ni. So apa yang sistem saya boleh buat je, tapi ada je kalau orang lain nak tambahan yang tu boleh je. Tapi apa yang sistem saya buat ni, kalau awak nak aircon, so aircon A, nak big, nak selesa, so kita keluar dari maksudnya semua tiga item tu di dalam looping untuk type, aircon size semua tu. Kita looping. Okay, faham. Okay, and then untuk application of array dekat sini adalah untuk kita masukkan tadi tu lah yang status semua tu. Kita store dalam array dan simpan dalam file lah. Sepatutnya saya buat, kita kena macam keluarkan and then user just pilih dari situ kan. Tapi macam saya punya application ni boleh one time je. Tapi benda tu boleh buat sebenarnya. Cuma perlukan masa sikit lah. Dan so array ni apa yang saya rasa dia adalah sebenarnya dia macam variable biasa, betul kan? Cuma array ni konsep dia lebih, cuma kalau variable yang biasa dia boleh letak satu nombor ataupun satu value saja, betul kan Puan Surina? Cuma kalau array kita boleh tambah lagi bilangan value dalam satu variable tu. Macam contoh kalau kita buat, kalau contoh nak buat application ni, array tu declare siap-siap 100. Sebab kita tak tahu kan user masukkan mana pula pergi 100 tu. Sekejap. Sekejap. Lah saya tengok lah. Ni tak nampak pula. Macam kita ini boleh yang ni kalau untuk student declare dekat main pun tak apa. Declare je dekat main benda ni. So declare kat main. So
Tadi house tadi Tu kelas. Nak buat kelas. So better macam ni je lah, student buat macam ni. So declare siap-siap. Lepas tu masa user key in tu tak kisahlah dia key in berapa, tapi kalau kita So bila dia sistem, customer apa orang kata customer nak book homestay tu, dia akan masuk dekat variable array A ni, maksudnya macam tu. yang admin masukkan dekat house, customer punya info kat sini. So bila customer nak cari house, dia cari dalam ni lah. Baik. Okay, so okey ke? Faham ke? Ke nak kena try buat dalam bentuk function tapi ambil masa sikit lah. Tak apa. Faham. Maksudnya kiranya konsep array tu maksudnya dia macam variable lah, cuma kita boleh kalau macam customer booking homestay ni, maksudnya kita boleh tambah semua data dia dekat dalam array A ni contohnya. Betul? So kalau customer punya information tu kita simpan lah, contohlah details nama dia, phone number dia atau alamat dia pun dekat array C ni contohnya, macam tu. Betul Mas Rina? Betul. So itu adalah application of array lah, maksudnya kita nak simpan data, dia macam variable tapi dia punya value dia lebih besar lagi kalau compared to the regular punya variable. Kemudian kalau dari segi function, so apa yang saya faham, function ni adalah kita nak pecahkan kod tu. Instead of kita pullkan dalam integer main, kita nak pecahkan dia ke dalam several function. Macam tu ke maksudnya? Betul. Cuma intention dia function ni sebab kita nak lebih organize lah kan dia punya structure coding tu. Lagi mudah faham lah, macam kalau terus-terus panjang macam ni, panjangnya coding aku macam tu. Macam orang tak faham lah. Cumanya saya satu soalan lah, function ni memang dia akan, kalau kita pecahkan, kita tahulah kita nak organize coding ni and kita split up dalam bentuk function. Boleh ke function ni kita savekan dalam file yang lain? Dia kena sekali dengan integer main juga ke? Setahu saya C++ kena dalam satu page je. File yang satu page. Kalau dia ada compiler yang lain yang boleh letak banyak-banyak file. Macam dulu memang saya kerja memang adalah file-file dia, bukan semua dump semua. Kita ada mesti ada UI. Dia macam banyak lah, bergantung pada jenis compiler jugalah. Tapi saya rasa macam development C++ macam restricted sikit lah. Tapi saya ada try tengok, kita macam pilih new. Tapi saya tak habis ni lagi. Macam kita boleh buat window application sebenarnya. Cumanya kalau contoh saya pun tak habis explore sebab masa pun limited. So macam tapi dia still pakai main juga. Macam kelas-kelas dia dalam main macam tu. Macam ni je lah. Kita ada sebenarnya kalau explore C++ ni banyak lagi, cuma bergantung pada compiler lah sebenarnya. Sama ada dia boleh handle ke tak. So application tu dia boleh mergekan dengan few files ke memang kena main daripada main? Sebab saya tengok yang compiler ni macam semua dia dump satu main je. Okay. Sebab actually saya pun baru download sebenarnya. Saya dah lama, bukan dah lama lah, baru setahun je tinggalkan C++. Kalau saya masih kerja kat company lama tu, boleh saya tunjuk cara kita buat macam mana kan. Kita memang C++ tu ada UI, boleh juga buat UI. Kalau lebih mendalam kita kaji, kita boleh buat UI. Dengan C++? Ada. Boleh buat UI? Ya. Maksudnya tak boleh guna IDE development Dev C++ ni lah. Maksudnya kena... Dia pakai Visual Studio. Visual Studio. Visual Studio apa tak saya tak ingat. Kalau Dev C++ ni ada limited sikit lah kan. Saya ada je Visual Studio ni. Tapi hari tu saya try install. Macam banyak-banyak benda saya tak faham dah. Saya lupakan je. Okay.
Alright, so itu saja daripada saya. Terima kasih Puan Surina. Okay, Fiza? Maybe nanti dekat dalam apa drive yang saya share tu saya letakkanlah saya nak letak kod sekali ke application je lah ke boleh letak kod tanya moderator. Boleh juga kalau nak letak kod pun boleh. Okay. Application pun boleh. Okay. Tapi kalau kod tu nak convert kepada function ke better? Better function lah sebab dia orang lebih familiar dengan function. So saya ambil masa sikit lah macam maybe seminggu kot. Okay, boleh. Ada soalan lain tak? Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada, semua dah faham ya? So, okay. So dekat sini apa yang saya boleh simpulkan lah. So function tu maksudnya function digunakan untuk organize kita punya code. Supaya tak adalah kita punya code tu panjang berjela. Let's say kalau nak buat group project, kalau semua kita dumpkan ke dalam main, so semua akan jadi panjang berjela and then end up kita pun mungkin akan lost kat mana proses-proses tersebut berlaku. So kalau function ni kita boleh at least lebih tersusun, contohnya untuk calculate discount, so dia ada dalam function discount. So kita nak trace balik pun untuk tengok coding kita, so kita boleh terus cari dekat calculate discount lah. And then kalau nak calculate tiket for example, so kita cari function dekat calculate tiket. So tak adalah kita kena cari satu persatu daripada atas sampai bawah. Okay, betul ke? Betul kan? Betul. Betul kan? Okay. Boleh buat sistem matematik. Okay, and then array pula. Okay, array adalah digunakan untuk kita replace the database. Okay, so kalau kita guna database, kita boleh masukkan je data-data yang banyak tu. Maksudnya kalau 10 user yang guna kita punya sistem, so 10 user punya maklumat untuk 10 user tu akan masuk database. Tapi sebab kita tak gunakan database, so kita boleh guna array untuk store the data and then untuk kita extract balik data tu untuk kita display ke whatsoever. Okay? Okay. So and then satu lagi conclusion, kalau student nak buat user interface, okay, user interface ni adalah macam sistem yang betul-betul in real world lah, macam sistem apa kita ada, sistem U-Future tu ke dalam UiTM kan. So kalau nak buat betul-betul sistem macam tu, kita tak boleh menggunakan Dev C++ sebab kita akan dapat screen yang hitam tu je. So kalau you all nak buat user interface, so you all boleh gunakan Visual Studio. Okay, yang so dekat situ korang boleh buat user interface lah yang cantik-cantik. Okay, itu saya punya summary yang kita dapat lah. Okay. Tapi Visual Studio tu kena download plugin dia lah. Banyak benda banyak plugin kena download lah. Betul. Okay, so maksudnya instead of C++, Dev C++ sahaja, sebenarnya banyak lagi IDE yang boleh digunakan untuk C++. Okay, so korang boleh explore sendiri. Okay, all the features dan sebagainya lah. Okay. Jadi saya rasa itu sahaja, atau mungkin Puan Surina boleh kongsikan sikit beberapa application ataupun sistem yang mungkin boleh dibuat, okay, yang sama dengan lebih kurang macam homestay. Maksudnya dia ada function, ada selection, ada array yang merangkumi semua dalam, maksudnya sistem yang ada di sekitar kita macam homestay tu yang merangkumi semua. So dia orang boleh dapat idea sikit lah kot nak buat apa untuk group project. Okay, contoh macam taman tema boleh, taman tema macam kita ada tak sure lah pula permainan tu kan, contohlah permainan slide tu harga dia RM20, mainan yang apa yang pusing-pusing tu saya tak tahu nama mainan dia, sorry. Roller coaster. Roller coaster harga dia RM50. Lepas tu bila customer nak
kan ada dewasa, kanak-kanak. So kita dapat macam kata dia nak main permainan tu harga RM20. Dia bayar 100, baki 80. Kalau dia ada kan, kata dewasa, kalau dia macam package kan. Dewasa kan seorang 100.5, budak-budak 100. So berapa banyak permainan yang dia boleh main dengan benda tu. Macam tu. Susah contohlah kapal. Contoh lagi paling senang ATM sebenarnya. Kalau korang tengok skrin ATM tu C++ sebenarnya. Kalau perasan dia punya kedudukan tu kan kita klik dengan tangan kan. Sebenarnya C++, cuma dia boleh touch. Kalau buka ATM sebenarnya komputer je. Kalau macam ATM kan lah, kita nak keluarkan duit, baki account. So kalau kita nak masukkan duit kan, cash deposit kan, kalau kita masuk 50, 20, 10 kan, dia looping kan, tengok kira berapa. Tapi kita pun boleh buat macam simulation lah pun, kita tak boleh nak masuk duit pun lah pun kan. Itu satu contoh lah. Lagi apa pendaftaran pelajar dalam satu-satu pusat tuition ke, pendaftaran pelajar pusat tuition, ada subjek-subjek dia, ada murid, berapa allocation student, pengajar dengan student tu berapa subjek, satu subjek berapa amount dia. Ada lagi ke? Banyak sebenarnya. Dia tak terfikir. Standard registration. Betul. Sistem library pun boleh. Sistem library macam kita ada buku-buku kan. Ada orang yang boleh dibuat dengan ada orang nak kita kebanyakan sistem yang dalam kehidupan kita adalah repetition. Betul. Macam kalau rasa boleh buat macam transparent, grading dan sebagainya lah maksudnya kan. Itulah. Dengarkan. Okay, macam kalau nak buat transport decision pun boleh kan. Macam kita nak pergi dari sini ke pasar seni, apa yang patut kita naik? Tak tahulah dengan transport. Banyaklah kita dalam kita ni sekeliling pun boleh jadi sistem. Kedai roncik sendiri pun boleh jadi sistem. Sebenarnya sistem yang boleh dibuat lah menggunakan C++. Okay. Okay. Kedai runcit pun boleh jadi sistem. So kita masukkan grocery ke dalam kita punya array. Okay. Harga dia, lepas tu kalau macam pembeli beli sekian-sekian, kita calculate amount dia. And then buat selection nak beli grocery yang mana. Betul ke? Okay. Saya rasa itu sajalah soalan saya. Puan Suna ada lagi ke nak berkongsi? Itulah saya adalah Dr. Ida cakap ada yang saya difahamkan semua student bukan student CS kan. So kalau ada yang berminat nak convert ke course CS, dialu-alukan. Banyak peluang pekerjaan sebenarnya, tapi C++ limited lah kalau kat Malaysia lah. Sekarang demand .NET, AWS, banyak sebenarnya. Kalau tengok kat W3 School tu, kita boleh je belajar sendiri kat situ. Tapi untuk apply kat pekerjaan banyak lagi lah.
Kalau CS ni banyak benda kan, ada SDLC, moderator pun tahu kan. Lain putus-putus ke apa. Macam tak dengar. Kita boleh komitkan macam-macam ke dalam kita punya coding. Macam dulu saya punya FYP. So saya rasa itu sahaja. Okay, untuk makluman student, okay, kita ada attendance dan korang boleh korang boleh scan QR code ni untuk attendance feedback form. Okay, so korang scan di QR untuk okay, so student boleh scan attendance dan feedback form lah. Okay, so alhamdulillah itu sahaja perkongsian kita pada pada petang ini daripada Puan Surina. Jadi saya harap para student dapat manfaatkanlah segala ilmu yang diberi dan dapat idea untuk projek group nanti, okay, group projek nanti. Okay, jadi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada penceramah, para pelajar, para pengarah yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan webinar ini. Okay, jadi kita akhiri majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum.